Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وبالاه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وحكمة. Seterusnya kita sambung perbincangan tentang pecahan mazhab Mu'tazilah yang terlalu banyak. Hari ini kita bincang mazhab Al-Ka'biyah. Mereka ialah pengikut Abul Qasim Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Al-Balaghi yang dikenali dengan Al-Ka'bi. Dia termasuk ulama terkenal di kalangan Mu'tazilah. Namun dia bertelengkah dengan Mu'tazilah di Basrah. Basrah di Iraq. Bukan Basrah di Pahang. Dalam perkara yang banyak. Di antaranya ialah yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melihat dirinya dan yang lain. Tetapi makna melihat itu ialah mengetahui. Ini terlalu berfalsafah. Kerana Allah Ta'ala tidak melihat dengan alat, dengan mata seperti manusia. Tetapi ada ayat Quran menyebut bi'ayunina, dengan mata-mataku. Dan Allah Ta'ala menyebut, aku berhati Musa alaihissalam bi'aini, dengan mataku. Mata Allah Ta'ala tak sama dengan mata makhluk. Atau mata dengan makna melihat, bukan dengan alat mata, mengikut pandangan mazhab Khalaf Asy'ariyah Maturidiyah. Iaitulah melihat bukan dengan mata seperti makhluknya, dengan zat mata. Tak ada beza dekat dan jauh, gelap dan terang, kecil dan besar, sahlu-halus dan sebesar-besarnya. Tak ada beza di sisi Allah Ta'ala. Melihat, itulah yang disebut dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Dialah Tuhan yang mendengar, yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Basir makna yang melihat. Dan Allah Ta'ala As-Sami'ul Alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Berbeza antara melihat dengan mengetahui. Melihat, mengetahui, mendengar, semuanya sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Tetapi mazhab ini menafikan adanya sifat melihat. Makna melihat dalam Quran ditakwilkan dengan mengetahui. Itu salah dia punya pendapat. Yang kedua, Allah SWT itu tidaklah mendengar dan melihat dengan makna mendengar dan melihat. Tetapi maknanya ialah mengetahui segala yang didengar dan dilihat. Tafsir mengikut akal, mengikut falsafah. Kita kena tolak pandangan ini. Kerana bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi SAW, dan bercanggah dengan kaedah bahasa Arab. Sama ada mazhab salaf ataupun mazhab khalaf. Mazhab salaf ialah mazhab yang memakai zahir ayat Quran dengan tidak mentakwilnya. Allah Ta'ala melihat dengan mata yang tak sama dengan makhluknya.
tak serupa dengan makhluknya. Mazhab Khalaf Asy'ariyah mengatakan melihat, mendengar bukan dengan mata, dengan telinga. Dengan makna melihat, mendengar tanpa mata dan telinga. Melihat dengan makna melihat makhluk melihat itu. Dan mendengar semuanya, tak ada beza kuat dan pelhat. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada sepertinya sesuatu pun, mengikut Quran atau mengikut Asy'ariyah Maturidiyah, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak sama dengan segala makhluknya. Maksudnya sama saja, rasa balahlah Asy'ariyah Maturidiyah dengan salah ni. Maksudnya sama bahasa perkataan saja. Yang ketiga, mengikut Mu'tazilah Al-Ka'bi ini, tiada ada iradah yang hakiki bagi Allah SWT. Tetapi iradah yang dimaksudkan ialah membuat dan menyuruh, amar dan nahi, suruh dan buat. Suruh buat dan melarang daripada membuat. Suruh buat bukan makna iradah. Sedangkan iradah ni salah satu sifat yang wajib Allah disebut dalam Quran. Yang keempat, mendakwa bahawa orang yang dibunuh tidak boleh dinamakan mayit. Orang mati dibunuh tak boleh nama mayit. Tak boleh nama orang mati, dah nama orang apa? Orang dibunuh itu saja. Orang dibunuh itu tak ada nyawa. Mati sakit, mati apa je. Dalam bahasa Arabnya, maut itu mati sama ada dibunuh ataupun tidak dibunuh. Itu dari segi perkataan saja. Yang kelima, makna istita'ah, makna mampu bukannya lain daripada sihat dan selamat. Makna mampu di sisi dia maknanya sihat dan selamat, sama saja. Sedangkan hakikatnya ada orang sihat, orang selamat tapi tak mampu. Dia sihat, dia selamat tapi tak ada kemampuan. Contohnya nak pergi haji ke Mekah, sihat, selamat, duit ada, orang perang tengah jalan. Perang tengah jalan. Perang tengah jalan tu menghalangkan kemampuannya. Sihat dan selamat, selamatnya hilang. Dia ada kereta perisai. Tapi sekarang ni ada alat untuk hancurkan kereta perisai. Jadi kemampuan itu lain, sihat dan selamat itu lain. Seterusnya mazhab Al-Jubbaiyah ataupun Al-Bahsyamiyah. Ini hebat mazhab ini. Mereka ialah pengikut Abu Ali Muhammad bin Abdul Wahab bin Salam Al-Jubbai. Dikenal Abu Ali Al-Jubbai. Dia ni ayah tiri pada Abu Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah, imam mazhab Asy'ariyah. Anak tiri dia, ngaji dengan dia, tok guru ni. Tapi mengikut Mu'tazilah. Yang pengikut anaknya Abu Hashim Abdul Salam bin Muhammad bin Abdul Wahab. Itu anak dia. Disebut dengan Al-Jubbaiyah, nisbah pada Abu Ali Al-Jubbai. Dan disebut dengan Al-Hashimiyah ataupun Al-Bahsyamiyah, campuran kepada kedua-dua pemimpin tersebut. Nama anak dia. Fahaman satu saja. Abu Ali Al-Jubbai dianggap imam yang kedua di kalangan Mu'tazilah. Selepas Wasif bin Atha. Imam yang kedua. Ini hebat. Selepas Abu Hudzail Al-Allaf. Al-Allaf ini selepas daripada Wasif bin Atha. Abu Al-Jubbai terkenal dengan alim dan handal berdebat. Pernah menjadi guru kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Guru Abu Hasan Al-Asy'ari, mazhab Asy'ariyah, yang dianut oleh penduduk dunia yang paling banyak, termasuk Asia Tenggara. Yang terkenal dengan sifat 20. Sifat ma'ani ma'nawiyah. Mazhab Asy'ariyah Maturidiyah, Abu Mansur Maturidi. Asy'ariyah mazhab Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari murid pada Abu Al-Jubbai, ayah tiri dia. Ketika beliau di peringkat awal pengajiannya. Tetapi akhirnya Abu Hasan Al-Asy'ari meninggalkan Al-Jubbai dan menjadi salah seorang imam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Di mana Abu Hasan Al-Asy'ari lebih pintar pada ayah tiri dia lagi, berdebat. Dan kalah ayah tiri dia dalam perdebatan itu. Bila dia dapat mengalahkan ayah tiri dia, maka dia lari daripada mazhab Mu'tazilah dan mazhab Asy'ariyah, mazhab dia sendiri yang menentang falsafah. Dikenal mazhab Asy'ariyah.
Dan Asy'ariyah ni ada dua Asy'ariyah yang terkenal dengan sifat-sifat yang kita bilang itu, dan Asy'ariyah yang balik pada salaf. Asy'ari ni ada pandangan dia tentang mazhab salaf. Ada kitab yang dia karang. Adapun Abu Hashim termasuk juga di kalangan pemimpin golongan Mu'tazilah yang terkenal dengan kepintarannya dalam usia yang masih muda. Kedua golongan ini mempunyai banyak persamaan walaupun ada beberapa perkara yang berbeza oleh kerana perbincangannya disatukan. Kedua kumpulan ini bergerak di Basrah. Di antara ajaran mereka ialah yang pertama menurut akal dan kebijaksanaan. Wajib memberi pahala pada yang taat dan menyeksa orang yang durhaka. Jadi hukum menyeksa orang yang durhaka, pahala orang yang taat ni mengikut hukum akal dan bijaksana. Sedangkan mengikut adil Allah Ta'ala. Mengikut hukum adil Allah Ta'ala. Ada orang yang Tuhan beri pahala, yang tak seksa. Kerana adil Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita tak tahu yang tersirat. Kalau pakai akal bagi bijaksananya macam kita lah. Allah Ta'ala bukan sahaja bijaksana, maha bijaksana, lebih pada akal lagi, tak sama kata Allah Ta'ala ini. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menyimpan sedikit pun apa yang dia tahu daripada hamba-Nya. Allah Ta'ala tak simpan sikit apa yang dia tahu daripada hamba-Nya. Sedangkan dia sebut dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Ta'ala membisikkan pada telinga orang yang tidak mendedahkan dosanya sendiri. Ada orang yang buat dosa, tak cerita ke orang. Dia sesal, dia bertaubat. Tak megah dengan dosa. Ini fadilat mereka yang tak megah dengan dosa. Dia bertaubat, dia menyesal atas perbuatannya, dia dengan Tuhan saja, dan dia kembali kepada Allah Ta'ala, dia bertaubat, tak cerita pada orang, kecuali kerana tanya ulama nak tahu hukum. Itu tak apa. Tak cerita pada orang. Dia tak tahu, jahil nak tanya ulama. Itu tak ada salah. Tapi setelah dia tahu, dia tak cerita pada orang. Disebut dalam hadis. Allah Ta'ala membisikkan pada hari kiamat, wahai hamba-Ku, betul kamu buat dosa ni, betul kamu buat dosa ni, betul buat dosa ni. Lalu dia kata, betul wahai Tuhan. Tuhan ampunkan dia. Pada masa hisab, Tuhan tak dedah pada orang ramai. Ada manusia yang didedahkan pada orang ramai. Diumumkan, si anu bin si anu buat kerja ni, buat kerja ni. Dia sembunyi, dia dedah pada orang ramai. Khususnya mereka yang berbangga dengan dosanya. Dimalukan di tengah khalayak ramai pada hari kiamat. Bahkan dia sebut dalam hadis, orang yang terlalu jahil, terlalu jahil, tak tahu Islam, tapi percaya pada Islam, percaya pada Allah Ta'ala. Dia sebut dalam hadis, setiap kali kita sebut dalam kuliah, tak apa kita ulang. Di mana ada orang yang dibawa suratan amal pada hari kiamat yang sahayuk mata memandang, dengan amalan yang jahat, tak ada baik sedikit pun. Lalu Tuhan bisik pada telinga dia, wahai hamba-Ku, betul kamu buat dosa ni? Dia kata, ya Tuhan, betul saya buat dosa ni. Tuhan tanya ke malaikat, aku salah tulis. Malaikat, aku zalim terhadapmu. Tidak wahai Tuhan, betul saya buat sungguh. Memang dia ingat balik lah. Hari sekian dia buat dosa ni, sekian dia buat dosa ni. Dia baca dalam surat tu. Sepanjang umur tu tak ada buat baik. Wahai Tuhan, betul saya buat dosa ni. Tuhan kata, ada buat satu benda. Lalu dia dibawa surat yang kecil yang tulis la ilaha illallah. Timbang ni. Dibawa timbang, tiba-tiba berat la ilaha ni. Sehingga dosa-dosa jadi ringan. Maka dibawa ke syurga. Ini disebut dalam hadis. Jadi Mu'tazilah ni menafikan hadis-hadis macam ni. Kita kena tolak. Yang ketiga, ma'rifah, mengenal Allah Ta'ala, syukur, terima kasih kepada Allah Ta'ala, nikmat, dan mengetahui baik dan buruk hukumnya wajib menurut hukum akal. Hukumnya wajib menurut hukum akal. Sedangkan ada perkara yang wajib, ada perkara yang harus. Perkara yang wajib diketahui oleh tiap-tiap orang. Ada perkara yang harus bagi tiap-tiap seorang. Nak terima kasih, tak boleh terima kasih? Boleh. Ada perkara yang wajib dia kena terima kasih. Ada. Bukan begitu saja.
Yang keempat, sependapat dengan ahli sunnah dalam perkara khalifah itu hendaklah dipilih. Dia sependapat ahli sunnah jemaah. Untuk ketua negara mesti dipilih. Tak boleh dilantik begitu saja dan dibayangkan. Ini sama pendapat dia. Yang kelima, menafikan karamah pada awliya Allah. Dia menafikan karamah pada awliya Allah, wali-wali Allah Ta'ala. Sedangkan karamah ni sabit dalam hadis-hadis yang sahih. Sabit dalam Quran. Karamah ni sabit dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala menolong hamba-hambanya yang dia bukan Nabi, dia bukan Rasul, ditolongkan dengan cara yang luar biasa. Dia selamatkan oleh Allah Ta'ala. Banyak kisah dalam Quran. Kisah dalam hadis pun ada. Orang yang bukan Nabi, bukan Rasul berlaku perkara luar biasa pada dia. Ini dimasuk dalam karamah. Orang yang baik. Kalau Nabi-Nabi, Rasul dia melakukan mukjizat. Pokok ni menafikan karamah pada wali-wali Allah Ta'ala. Di antara pendapat Al-Bahsyamiyah yang berbeza Al-Jubaiyah. Dia meleweng. Al-Bahsyamiyah menyeleweng dalam bab hukum. Ialah terlalu teruk. Yang pertama, meninggalkan berzina, meminum arak dan menuduh orang hukumnya tidak wajib. Ini berat ni. Meninggalkan berzina, meminum arak, menuduh orang hukumnya tidak wajib. Benda yang haram, tinggal benda yang haram, wajiblah. Yang kedua, tidak sah bertaubat satu-satu dosa sekiranya meneruskan dosa yang lain. Seorang yang bertaubat, buat dosa pula, tak sah taubat dia. Disebut dalam hadis yang sahih, selagi nyawa belum sampai ke halqum, selagi matahari belum naik dari arah barat, Allah Ta'ala membuka pintu taubat walau beberapa kali. Dihuraikan oleh hadis-hadis yang sahih. Di antaranya, disebut hadis Qudsi, hadis yang sahih. Ada seorang yang membuat dosa, menyesal di atas dosanya. Tuhan cerita dari Muhammad SAW. Ada seorang hamba-Ku wahai Muhammad, dia membuat dosa, menyesal di atas dosanya. Dia bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh dengan ikhlas. Tiba-tiba buat dosa pula kerana berlaku kelemahan dalam dirinya. Lalai, buat dosa balik. Kemudian dia sesal balik. Dia bertaubat. Dia bertaubat. Taubat dengan niat nasuha, niat sungguh ikhlas. Nak tinggal dari dosa tu. Tiba-tiba buat pula, tak tahan. Digoda oleh syaitan, tak tahan, buat dosa pula. Kemudian dia menyesal balik, bertaubat pula. Tak ada niat dalam hati dia nak buat dosa balik. Ikhlas sungguh. Tiba-tiba buat dosa pula. Buat dosa kembali. Dia bertaubat. Dia bertaubat. Tuhan kata, hamba-Ku tahu dia ada Tuhan mengampunkan dosanya. Hamba-Ku ni tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosanya. Dia sedar diri, ada Tuhan yang Maha Pengampun. Dia bertaubat, lalu aku ampunkan dosanya. Wahai hamba-hamba-Ku, aku ampun dosamu selagi kamu bertaubat. Ini hadis. Hadis ini ada sahih. Jadi pendapat mengatakan orang yang bertaubat, yang ulang balik dosa tu, tak terima dah taubat dia, itu salah. Kecuali sabit dalam Quran, bila nyawa sampai ke halqam, gara-gara macam Fir'aun. Nyawa ke halqam, nak bertaubat, tu tak terima dah. Atau matahari naik dari arah barat, dunia sudah berpusing. Kiamat akan berlaku bila-bila masa tu gempa, tengok matahari pelik naik pusing dari barat, dah naik bertimur dah. Masa baru nak bertaubat, taubat tak terima oleh Allah Ta'ala, tak terima. Itu masa tutup pintu taubat. Selagi tak berlaku nyawa di halqam, selagi matahari belum naik dari arah barat, selama itu selagi orang tu ada iman, dengan syarat ada iman. Iman dia ada, percaya pada Allah Ta'ala yang Maha Pengampun, Tuhan ampunkan dosanya. Yang keempat, ini pendapat dia, Allah tidak berkuasa membinasakan zarah yang halus. Di samping masih kekal lagi langit dan bumi. Selagi ada kekal langit dan bumi, zarah yang halus orang tak boleh binasakan. Sedangkan zarah yang halus tu Tuhan yang buat dia. Kuman yang halus pun orang cari vaksin.
Cari vaksin, bunuh kuman yang halus. Allah Ta'ala tak ada kuasa. Pelik semua ni. Ini pendapat yang Allah Ta'ala lemahlah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha berkuasa. Yang manusia tak boleh buat, Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Yang keempat, tidak wajib bersuci. Tak wajib bersuci ni tak wajib. Bersuci tak wajib. Jadi mayang tak payah mayang lah. Ini pendapat yang sesat. Kena tolak pendapat ni. Seterusnya al-haitiyah. Ini mazhab lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenangan besar. Fathu Makkah, pembukaan Makkah, merupakan perjuangan penentu yang memenangkan agama Allah mengatasi kekufuran paling besar, iaitu syirik yang bertapak di tanah suci Makkah yang bergelar Ummul Qura, ibu bagi segala negeri di atas muka bumi Allah ini. Seluruh berhala besar yang menjadi simbol syirik dimusnahkan sehingga pengikutnya memilih sama ada menganut Islam atau lari bertempiaran bersama kedegilan tetapi tidak mampu melawan lagi. Lepas kejatuhan Mekah, dia ambil tindakan yang keras terhadap orang-orang Arab, musyrikin Arab. Dengan sebab itu, para ulama menyatakan musyrikin Arab ni tak ada pilihan, mereka masuk Islam ataupun dibunuh. Mereka tak macam orang bukan Arab, orang lain. Kenapa? Kerana Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Nabi Muhammad daripada bangsa mereka. Maka tak ada pilihan bagi mereka. Kaum lain tak dipaksa. Tapi musyrikin Arab ni dipaksa begitu. Kerana mereka ni sangat keras, sangat kejam, bunuh anak perempuan hidup-hidup. Bukan saja syirik yang sangat melampau. Bunuh anak perempuan, berperang dengan anak beranak. Bunuh sama sendiri. Maka hukum terhadap mereka sangat keras. Padan dengan keras. Kita tengok hari ni, puak-puak pelapor Arab ni, hak Islam tu, bukan hak Islam ni. Dia bunuh orang, mana-mana ada takbir pula bunuh orang. Kesalahan ikut hukum akal dia. Bukan ikut pandangan hukum syarak yang betul. Tanpa kepahaman, menggunakan syarak, bunuh orang mudah-mudah. Tak ikut peraturan langsung. Jadi ini keras puak ini. Dengan sebab itu, hukum yang keras dia kenakan pada mereka. Khususnya pada penduduk Mekah. Ummul Qura, ibu segala negeri dan kampung dalam dunia. Ibu muka bumi. Bumi yang pertama dijadikan oleh Allah. Jadi kemenangan Makkah menjadi simbol yang besar kepada kemenangan Islam seluruhnya. Sepatutnya peristiwa kemusnahan Ashabul Fil, tentera bergajah, yang dipimpin oleh Al-Baraha, datang dengan tujuan memusnahkan Kaabah, menyedarkan mereka bahawa pemimpin-pemimpin Mekah yang menyembah berhala itu tidak layak memerintah Mekah, tempat Kaabah yang mereka kunjungi. Mereka sewajarnya mengetahui kemuliaan dan hakikat kemuliaan tanah suci Makkah dan Kaabahnya dicemari oleh syirik. Golongan yang bersekongkol menganut dan mempertahankan syirik itulah yang bertugas di Mekah dan menghalang Rasulullah SAW, yang mereka kenal dan tahu kemuliaan akhlak dan budi pekertinya sejak zaman jahiliah lagi. Kabilah Arab di Syria Mekah seperti menunggu keputusan siapa yang berhak menguasai Mekah dalam pertarungan sengit di antara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW dan musyrikin Quraisy yang mengawal Mekah selama ini. Mekah, bumi yang diresmikan oleh Nabi Ibrahim AS, yang dimuliakan oleh penganut semua agama. Orang Yahudi, orang Kristian, orang Timur, orang Barat, termasuk orang musyrikin, memuliakan Ibrahim AS. Kita nak panggil Ibrahim AS. Orang Eropah panggil Abraham. Itulah Ibrahim. Abraham Lincoln. Nama Ibrahim lah tu. Bukan dalam ilmu qiraat Asyamiyah. Boleh baca dengan Abraham. Ya Abraham. Ada bacaan dalam ilmu qiraat. Boleh baca. Menunjukkan nama Ibrahim itu nama yang tersuhur, yang masyhur. Maksudnya dalam qiraat diizinkan.
Ada qari yang baca Abraham, tak baca dengan Ibrahim. Orang Hindu sebut Brahma. Brahma dalam perkataan Hindu, dia anggap sebagai Tuhan. Orang Hindu menganggap Brahma di Tuhan. Brahma tu Ibrahim lah. Orang Hindu telah syirik. Dalam agama Hindu dia ada berhala Brahma. Cuma berhala Brahma ni dia tak letak di luar kerana mengikut percayaan dia. Brahma ni balah dengan Shiva. Shiva Tuhan juga. Tuhan jaga perang. Dia balah macam mana Shiva tanpa muka Brahma. Bekok muka Brahma. Jadi ada kertan pada pipi Brahma. Maka patung Brahma dia letak dalam, tak letak luar. Itu kepercayaan dia. Kepercayaan tu tak betul. Apa yang betul ialah Ibrahim disanjung oleh semua agama. Kaabah yang dibina oleh Ibrahim AS dipuji oleh penduduk semenanjung Arab, termasuk mereka yang menyembah berhala. Mereka datang ke Mekah beramai-ramai berkumpul, menunaikan haji, bertawaf di Kaabah, tetapi menyembah berhala, menyembelih binatang, lomba darah pada Kaabah. Bertawaf dalam keadaan telanjang masa haji. Orang pakai ihram ni telanjang terus, lelaki puang, tapi tak boleh kosek, tak boleh usik, salah. Memuji Allah, memuji patung dan berhala. Bila Allah Ta'ala lakukan satu ujian, iaitu Abrahah, pengelima Habasyah yang menguasai Yaman, ingin merobohkan Kaabah. Kerana marah, bila dia mendirikan Qulais ialah dia buat satu bangunan kuil supaya orang pergi ke Yaman, tak pergi ke Kaabah. Tiba-tiba orang Arab yang memuja Kaabah ni pergi berok dekat Qulais yang dia dirikan itu. Menyebabkan Abrahah marah, murka, menyiapkan bala tentera bergajah serang Kaabah. Tuhan turunkan suratul Fil, surah Al-Fil, surah gajah, tentera bergajah untuk menyerang Kaabah. Bila siapa dia nak serang Kaabah, masa itu jadi pemimpinnya Abu Talib, Abdul Muttalib, datuk Nabi, Tok Kiri Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Dia jadi ketua Mekah. Abdul Muttalib ini tidak menyembah berhala, menganut agama tauhid, agama Ibrahim AS, tak menyembah berhala, tapi dia dianggap ketua yang dia serani daripada Quraisy. Kemudian Abrahah dengan bala tenteranya telah merampas beberapa ratus ekor unta, ditangkap, disembelih dengan unta-unta Abdul Muttalib. Bila dengar Abrahah datang nak serang Mekah, Abdul Muttalib pergi bertemu Abrahah. Abrahah kata, apa tuntutanmu hari ni? Abdul Muttalib kata, aku nak minta ganti unta aku. Nak minta ganti unta jadi apa, murah je. Aku boleh cari ribu-ribu ekor unta, aku nak mari roboh Kaabah, nak roboh rumah ibadat yang kamu puja. Aku heran, boleh sayang ke unta pada rumah ibadat. Muttalib kata, inna lil baiti rabban yahmih. Rumah Kaabah itu ada Tuhan yang menjaga dia, kata Abdul Muttalib. Itu ada Tuhan, Allah Ta'ala yang menjaga dia. Ini keyakinan pada Allah Ta'ala. Ini tauhid. Inna lil baiti rabban yahmih. Bagi rumah itu ada Tuhan yang menjaga dia, kata Abdul Muttalib. Ganti unta tu. Ganti unta, Muttalib pun bersembunyi, duduk di bukit, memerhati, tengok Abrahah nak buat macam mana. Bila Abrahah menghadapkan gajah dia ke Kaabah, datang burung yang berkawan ramai. Burung itu membawa batu, tayran ababil, menyerang tentera bergajah, dibinasakan oleh Allah dengan cara yang luar biasa. Burung yang datang, tayran ababil, tak tahu dari mana penjuru datang, burung membawa batu-batu yang kecil. Gajah mati kena. Jenis batu apa? Itu dalam ilmu Allah Ta'ala. Itu bala tentera Allah. Allah Ta'ala ada bala tentera. Dia boleh hantar bila-bila masa saja. Walaupun kuasa besar dunia tak boleh lawan Allah Ta'ala. Peristiwa ini disaksikan oleh penduduk Mekah. Sepatutnya mereka percaya pada Allah Ta'ala, tapi tak percaya pada Allah Ta'ala, percaya pada berhala juga. Bahkan Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah
menjadi Rasul, membawa ajaran Allah di Mekah, ajak pada tauhid, meninggal syirik, tinggal berhala. Nabi dilahirkan dengan akhlak yang mulia, dimatikan ayah dan ibunya, dijaga oleh datuk Abu Talib, dimatikan Abu Talib, dijaga oleh Abu Talib, supaya pendidikan Nabi saya langsung daripada Allah Ta'ala. Dizahirkan dengan sifat yang mulia, sifat yang amanah, yang benar, yang diketahui seluruh penduduk Mekah. Memberi gelaran Muhammad Al-Amin, Muhammad yang paling amanah. Gelaran diberi. Dianggap orang yang bijak, ditunjuk kebijaksanaan Nabi menjadi hakim, menyelesaikan bila mereka berbalah pada masa mendirikan nak baiki Kaabah. Mereka saksikan, mereka puji-puja, diajak dalam perundingan mengadakan ta'aluf, kesepahaman di antara kabilah Arab untuk menghadapi musuh. Diajak Nabi. Nabi dibawa oleh pak saudara Abu Talib, dan tak dihalang daripada hadir dalam bilik itu walaupun usianya yang terlalu muda. Mereka saksikan kebijaksanaan Nabi SAW. Tetapi malangnya bila ajak beriman pada Allah sahaja, tak percaya. Sekarang bila Nabi dilantik menjadi Rasul, mereka tolak. Bukan tak percaya pada baik dia, tak percaya pada agama yang dia bawa, pada la ilaha illallah. Akhirnya Islam menang. Mekah dibuka, dibersihkan dari segala syirik, mengajar mereka supaya kembali kepada Islam. Perdamaian Hudaybiyah dan suasana selepasnya memberi ruang menentukan sikap. Ternyata ramai juga yang menganut Islam di masa itu, menunjukkan fitrah menerima Islam wujud dalam diri manusia sekiranya tidak diganggu. Bila berlaku perjanjian Hudaybiyah, Nabi nak masuk Mekah, setelah bermimpi masuk Mekah dalam keadaan aman dijanji oleh Allah. Nabi yang telah meninggalkan Mekah berhijrah ke Madinah, suruh sahabat-sahabat dia bersedia untuk berumrah di Mekah, kerana Tuhan sudah izin, Tuhan janji nak buka Mekah. Ini ujian pada sahabat-sahabat, bukan Nabi SAW saja. Siapa dekat nak masuk Mekah dihalang oleh badan tentera musyrikin, tak dibenar masuk, dihalang. Nabi yang tahu Sayyidina Uthman ditangkap, tak balik. Nabi berbai'ah untuk menyerang Mekah. Nabi berbai'ah untuk menyerang Mekah, mereka takut, mereka hantar wakil berunding, dimeteraikan perjanjian Hudaybiyah. Dalam perjanjian itu tak benar masuk Mekah pada tahun itu, masuk tahun depan. Sahabat-sahabat sangat berat, kerana mereka datang nak masuk Mekah sudah pakai ihram, buang pakai ihram, termaksa sembelih binatang. Allah Ta'ala suruh sembelih binatang ternakan, dibahagikan daging dia sebelum buang pakai ihram, dalam keadaan berat. Perjanjian itu tak benar ganggu orang masuk Islam. Jadi masa perjanjian Hudaybiyah ni menyebabkan orang berani masuk Islam. Kabilah-kabilah yang sedang menunggu keadaan aman masuk Islam. Ini belum berpatu Makkah. Bila suasana tak ada ganggu, banyak orang masuk Islam. Adapun pembukaan Mekah benar-benar menjadi kejutan yang menggerakkan mereka yang bersedia untuk menganut Islam. Apabila ada negara pelindung yang kuat, selepas itu Islam menunggu kedatangan rombongan yang datang mengaku menjadi orang-orang Islam. Sebaik saja berlaku pembukaan Mekah, berduyun-duyun rombongan Arab, kabilah. Pemimpin mereka datang nak masuk Islam. Orang-orang Badui yang kasar, kita akan baca kisahnya selepas ini. Mereka datang masuk Islam dengan berbagai-bagai cara. Orang Badui, cara dia kasar. Ada yang datang seorang, ada yang datang rombongan, ada yang datang ketua, dia datang macam-macam. Dalam hadis, datang berjumpa Nabi nak masuk Islam, puasa nak kecing, pergi penjuru masjid, patah kecing dalam masjid. Sahabat nak pergi hambat, Nabi kata jangan, biar dia kecing puas-puas. Dia kecing puas-puas, lepas tu basuh tempat dia kecing. Itu mengajar hukum. Kalau Nabi panggil dia, ni tempat orang sembahyang, sebab orang ibadat, bukan tempat buang air kecing. Ajar dia, pujuk dan dia masuk Islam.
Ada datang, ya Rasulullah, saya nak masuk Islam, tapi nak minta berzina. Boleh tak? Bagi saya halal, saya tak mau kahwin. Nabi kata tak boleh, keji. Macam mana kalau orang berzina dengan anak, dengan adikmu, boleh tak? Tak boleh. Dengan kakakmu, tak boleh. Dengan makmu, tak boleh. Dengan adik-beradikmu, tak boleh. Saya tam dengan adik-beradik saya. Macam mana dengan anak-anakmu tak boleh, dengan orang lain tak boleh. Anak-anak orang lain tak apa. Itu tak betul. Manusia hidup bermasyarakat. Ya Rasulullah doakan. Saya benci pada zina. Nabi doa, tepuk dada dia, doa, benci pada kemungkaran dan masuk Islam. Ada yang datang, masuk dengan uta-uta dalam masjid. Orang tambak di uta di luar tu. Kan masjid di Mekah dia tak ada tangga dapat kita ni, terus lalu masuk dengan uta-uta. Masuk dengan uta-uta, masuk dalam masjid. Terkejut, sudah masuk uta, masuk dalam masjid. Mana Muhammad? Nabi layan dengan lembut. Kata tu, duduk geng-geng. Tanya Nabi, kamu ke suruh orang percaya pada Allah? Nabi kata ya. Mu ke suruh orang buat baik pada orang? Ya. Mu ke suruh orang ambil harta orang kaya bagi pada orang miskin? Ya. Aku Dimam bin Sa'labah daripada Bani Sa'ad. Aku datang nak masuk Islam. Rupuk mari nak masuk Islam, masuk dengan uta-uta. Macam-macam jenis. Ini. Bila berlaku pembukaan Mekah, banyak rombongan yang datang. Kabilah-kabilah. Kita baca panjang kisah-kisahnya. Itu selepas pembukaan Mekah. Seterusnya, Batu Makkah ni melahirkan beberapa hukum. Perkara hukum. Mengikut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW berada di Mekah selama 19 hari. Dalam keadaan berbuka di bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi tak puasa. 19 hari tak puasa. Ini masa perang. Tak boleh darurat dalam masa perang. Suasana baru tawan Mekah ni. 19 hari Nabi tak puasa. Qadha lah. Sampai 19 hari benar tak puasa. Dan menunaikan solat secara jamak dan qasar. 19 hari jamak qasar semayang. 19 hari jamak qasar semayang. Riwayat ini menjadi dalil kepada para ulama yang menyatakan bahawa orang musafir yang berhenti boleh berjamak dan qasar solatnya selama hari itu. Mazhab Syafi'i kata 3 hari. Termasuk hari mari dan hari balik. Dia pakai hadis riwayat Abu Daud. Imam Syafi'i. Hadis mengatakan 19 hari ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Ini hadis lebih kuat. Imam Syafi'i ini dia suka ambil basi. Dia suka ambil basi, ihtiyat. Ambil basi, ambil pendek sekali. Sedangkan hadis pendek sekali ni hadis dhaif. Hadisnya dhaif. Jadi hadis yang kuatnya 19 hari. Bukan ada ulama mengatakan 19 hari ini kebetulan. Kerana masa ditabuk Nabi jamak qasar. Beberapa hari pula, banyak hari. Jadi menunjukkan bahawa mengikut adanya nak selesaikan urusan, boleh jamak qasar. Hari-hari ini mengikut perluan seseorang itu ketika berada di tempat dia, dia musafir. Kecuali dia niat nak bermukim. Umpamanya pergi ke laut di Mersing, duduk berbulan-bulan macam mungkin tak boleh jamak qasar lah. Kat begitu. Orang pergi belajar di luar negara nak berbulan-bulan, tu tak boleh jamak qasar lah, nama sangat. Jadi mengikut munasabah. Orang berniaga umpamanya, urusan-urusan perniagaan. Orang yang mentadbir urusan pejabat, dia pergi Kuala Lumpur. Beberapa hari. Jadi kaedah 4 harinya, 3 hari bersafar tu, hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Hadis yang sahihnya, ini Nabi dalam Fathu Makkah sampai 19 hari. Nabi jamak dan qasar. Ada riwayat yang mengatakan 18 hari, 15 hari dan 10 hari. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada penduduk tempat, Ya ahlal balad sallu arba'an fa inna qaumun safrun wa hakadha rawahu Tirmidzi. Nabi kata, wahai penduduk negeri yang bermukim, bersalatlah kamu 4 rakaat kerana kami adalah orang-orang musafir. Menunjukkan bahawa orang yang mukim boleh ikut orang musafir. Nabi ikut, suruh orang Mekah semayang ikut dia. Tapi bila Nabi beri salam 2 rakaat, bangunlah tambah 2 rakaat lagi.
Itu makna. Ni ada hukum. Patut Makkah. Maknanya orang mukim boleh ikut orang musafir. Tapi kalau orang musafir, orang mukim, kena sempurna sembahyang. Kita daripada jauh umpamanya singgah di masjid, pada orang mukim, ikut orang mukim sembahyang zuhur. Anak putih tengah tu tak boleh. Tak elok. Ikut sembahyang terus 4 rakaat. Jangan kerak-kerak tengah jalan begitu. Tak elok. Itu pendapat tu lebih wajar, lebih kita kena pakar. Tapi orang musafir jadi imam, dia boleh qasar dan orang mukim boleh ikut. Dan tambah lagi. Ulama mengatakan bahawa orang sembahyang fardu boleh ikut orang sembahyang sunat. Asal sembahyang tu sama saja. Yang tak boleh ikutnya semua orang sembahyang-sembahyang. Kita sembahyang tu ikut orang sembahyang. Pakar tak ada rokok sujud lah. Pada masalah lalu, tu tak boleh. Tak aci tu. Sembahyang-sembahyang tak boleh ikut. Termasuk sembahyang gerhana matahari dan bulan. Yang 1 rakaat, 2 rokok, 2 sujud. 2 kali rokok. Ada kapiak di situ. Kapiaknya tak sama, itu tak boleh. Jadi sembahyang yang kapiaknya sama boleh kita ikut, termasuk sembahyang sunat. Kita siapa-siapa ingat kau orang sembahyang fardu, orang sembahyang ke supaya sembahyang sunat, orang sembahyang dah. Kita duduk belakang dia, boleh pahala jemaah. Pahala jemaah dapat, tak salah. Walaupun ada dua ulama yang berpendapat hanya beberapa hari sahaja. 4 hari, 3 hari. Perbincangan ini berlaku dalam kitab-kitab fiqh. Kitab fiqh lah bahas ni. Marhalah pun bahas juga. 2 marhalah, 4 marhalah, 1 marhalah. Berapa kilometer. Jarak-jarak ini pendapat khilaf di kalangan ulama. Yang terpentingnya ialah bila musafir itu ada masyaqqah. Ada musafir, ada masyaqqah. Boleh jamak, boleh qasar. Musafir membolehkan qasar semayang. Masyaqqah membolehkan jamak semayang. Masyaqqah boleh jamak semayang. Rasulullah SAW mengisytiharkan hukum diat ke atas kesalahan membunuh dengan sengaja dalam hukum jenayah sebanyak 100 ekor unta, 40 daripadanya unta betina yang bunting. Perkara ini tidak disebut di dalam ayat-ayat hukum qisas yang dinaskan di dalam Al-Quran. Di sini hukum bunuh, jenayah membunuh dengan sengaja dengan alat yang tidak membunuh. Bukan dengan alat yang membunuh. Kalau bunuh dengan alat yang membunuh, al-qatlul aman, hukum mati, dihukum mati juga. Kena hukum bunuh juga. Cumanya ada pengampunan. Keluarga dia, wali dia boleh ampun. Dalam Islam hukum hudud ni ada hukum jenayah, kecederaan ada 2 jenis. Yang pertama hukum qisas, yang kedua hukum hudud. Hukum qisas ialah hukum yang diberi hak mengampun. Kepada tu ampunnya. Ialah hukum mencederakan. Membunuh, mencederakan. Dengan sebab bunuh ataupun cedera. Kena hukum balas. Ataupun keluarga diampun, bayar diat. Maka diat dibayar dengan diat mughallazah. Diat mughallazah ni ialah 100 ekor unta. Ada ulama kata 40 tu kena unta yang betina, yang buting. Ada ulama kata begitu. Ini pun khilaf. Macam sama sekarang awak macam mana? Nilailah harga unta. Seekor unta berapa? Kalau seekor unta harga 4,000, 100 ekor 400,000. 400,000. Tambah lagi 40 pula. Kira berapa ratus ribu, kat setengah juta. Ini bayaran dia kes membunuh. Membunuh dengan sengaja, membunuh dengan tak sengaja. Ada hukum dia. Dalam Islam ada hukum dia. Dengan sebab itu kemalangan jalan raya. Ada hukum dalam Islam. Hukuman diat. Hukum dalam Islam. Sepatutnya balik pada hukum Islam lah. Bayar ganti rugi kepada orang yang mati. Atau orang yang cedera. Kena bayar ganti rugi. Sama ada sengaja atau tak sengaja, ada hukum dia. Ganti ruginya ikut nilai. Kalau zaman dulu pakai unta, 100 ekor unta. Berapa nilai dia? Kena bayar. Ini kita tak pakai hukum Islam. Tak ada berkat lah. Kalau pakai hukum Islam, akan ada keberkatannya. Jadi berlaku qisas. Bunuh dengan sengaja yang menyerupai. Yang kena buat catatan sikit. Sengaja yang menggunakan alat yang tidak membunuh.
Patutnya pakar katuk nak tukar, tiba-tiba mati. Dia gocoh, tiba mati, bukan tikam. Kalau tembok dengan senjata mematikan, itu kena hukum bunuh lah. Ini dengan makna, dengan tidak menggunakan perkara yang patutnya membunuh, dia mati. Itu. Ataupun, dia bunuh, kemudian dia ampun oleh keluarga dia. Zaman sekarang, lembaga pengampun. Pengurusi dia raja, penasihat undang-undang, lepas tu ada beberapa anggota lagi yang dilantik. Boleh mengampunkan orang. Salah tu ikut hukum Islam. Ikut hukum Islam mestilah wali dia. Wali mangsa itu kalau kematian. Kalau orang tu masih hidup, orang tu dia nak ampun, ampunlah. Dia nak ampun, ampun. Kalau tak ampun, kalau dia tak ampun, kena bayar. Kena itu ikutlah. Di masa Fathu Mekah juga berlakunya peristiwa seorang perempuan bangsawan dari Bani Makhzum melakukan kesalahan mencuri yang menepati syarat dijatuhkan hukuman hudud dipotong tangan. Di mana hukum hudud potong tangan pencuri ini ada syarat. Syaratnya mesti barang berharga. Mengikut nilainya barang berharga. Zaman dulu 4 dinar. Dinar zaman dulu. Dinar zaman sekarang ni harga lain. 1 dinar berapa tak tahu duit emas. Ikut nilai sekarang lah. Tak boleh pakai nilai yang zaman dulu. Zaman dulu harga kubah sekor RM5. Kubah RM5 penuh zaman dulu. Jadi zaman ni curi RM5 nak potong tangan juga tak boleh lah. Kubah berapa ribu sekarang ni. Kalau di negara Arab dulu dia ke sekor kambing. Sekor kambing berapa ringgit? Penuh tahun 50-an seekor kambing ni dalam RM20. Sekarang seekor kambing berapa? 400. 1,000 pun ada. Jadi kita kena ikut nilai harga. Harga yang semasa. Ni kena cari orang ekonomi. Yang faham. Ni peranan ahli ekonomi. Berapa nilaian yang sepatutnya mengikut nisab dan di mana barang tu disimpan. Mesti disimpan di tempat yang disimpan barang tu betul. Kalau kereta dalam garaj dia, kalau awak letak kereta nak padang orang curi, walaupun mahal, nak padang, dok kunci pulak, tak boleh potong tangan. Mesti barang milik khusus, bukan barang milik umum. Kalau barang milik umum, milik umum, barang negara, barang kerajaan, kalau curi tak potong tangan, kena hukum ta'zir. Ta'zir mengikut budi bicara kerajaan. Potong tangan ni milik seorang, milik khas. Dan mesti dilihat hubungan antara pencuri dan mangsa pencuri. Kalau ada hubungan keluarga, dia curi sama keluarga dia, yang dekat, sabit kesalahan, boleh putus silaturahim. Jaga silaturahim dulu. Jangan hukum hudud, tak boleh. Jaga silaturahim, hukum denda saja. Hukum yang menasabah. Hukum denda, jangan hukum tak boleh. Ini syarat-syarat hukum hudud. Yang berlaku ni ikut syarat. Seorang perempuan bangsawan daripada Bani Makhzum mencuri, cukup syarat dia, dipotong tangan. Tiba-tiba kaum bangsawan Mekah berbincang untuk membebaskannya. Orang bangsawan Mekah, orang kenamaan di Mekah kata, tak kena lah tu. Dia ni orang kenamaan, orang VIP. Orang VIP curi tak apalah. Ni semua tu. Orang pakak besar. Lalu, dan menugaskan Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, cucu angkat kesayangan Rasulullah SAW, menyampaikan rajuan. Suruh royak ke Usamah. Nak royak sendiri tak berani. Nak beritahu tak berani. Takut Nabi murka. Takut Nabi marah. Suruh Usamah. Usamah ni anak Zaid bin Harithah radhiyallahu an, iaitu anak angkat Nabi yang mati dalam perang Mu'tah. Anak yatim. Nabi jaga, Nabi sayang, gendong datang. Kedai dia naik, sayangnya Nabi pada Usamah ni. Cucu angkat dia, Usamah ni. Jadi kita tugaskan Usamah. Usamah ni dah besar lah. Masa Fathu Mekah tu dah besar dah. Dah jadi orang muda. Tugas Usamah beritahu Nabi SAW, menyampaikan rayuan dengan murka bersabda,
atukallimuni fi haddin min hududillah, atukallimuni fi haddin, haddin tu min hududillah, adakah engkau bercakap padaku dalam perkara hukum hudud yang telah ditetapkan oleh Allah? Nabi marah ke Usama. Hukum hudud ni hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan nasnya. Ini hukum hudud, iaitu hak Allah Ta'ala, hak umum, hartanya hak umum. Ada berkisah tadi hak manusia, nyawa manusia boleh hampur, hudud tak boleh hampur. Bila bawa ke mahkamah tak boleh hampur. Kalau selesai di luar mahkamah tak apa, selesai luar mahkamah dulu. Bila bawa ke mahkamah tak boleh lah, kena jatuh hukuman. Ini menandakan bahawa bila dibawa ke mahkamah, Nabi mesti hukum. Jadi Usamah minta rayu. Nabi kata meminta hudud Allah Ta'ala. Hudud ni sempadan Allah. Mu nak minta aku batalkan sempadan Allah? Usamah menjawab, istaghfirli ya Rasulullah. Istighfarkan untuk saya Rasulullah. Saya salah. Maafkan saya Rasulullah. Istighfar minta Allah Ta'ala ampun. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke masjid dan berucap, amma ba'du fa innama halakan nasu qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuh wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anna Fatimah bint Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Maksudnya adapun selepas itu, selepas memuji Allah dengan pujian yang layak dengan sifat ketuhanannya, maka sesungguhnya binasalah umat di zaman lampau sebelum kamu apabila berlaku dalam kalangan mereka orang bangsawan melakukan jenayah mencuri, mereka tinggalkan hukum hudud, dan apabila orang yang lemah melakukan kesalahan mencuri lalu mereka memotong tangannya, demi Tuhan yang diriku berada dalam tangannya, kalaulah anakku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku potong tangannya. Ini tegas. Ini umat zaman dulu, iaitu umat Bani Israel yang berpegang kitab Taurat. Di mana hukum hudud ni ada dalam kitab Taurat. Sama hukum yang ada dalam Quran. Membuktikan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Orang Yahudi patut dulu masuk Islam. Kerana beberapa hukum dalam Taurat itu ada dalam Quran. Dengan sebab itu orang Yahudi sebut al-maghdubi alaihim. Mereka yang sangat dimurkai oleh Allah, iaitu orang Yahudi yang tahu benarnya Nabi Muhammad SAW tapi tak masuk Islam. Antaranya ialah hukum hudud yang ada dalam Quran. Hukum potong tangan ni ada dalam kitab Taurat. Tetapi orang Yahudi membeza-bezakan antara bangsawan dan tidak bangsawan. Bila orang bangsawan mencuri tak kena hukum hudud, termasuklah yang berzina tak kena hukum hudud. Orang lemah kena hukum hudud. Lalu mereka ubah hukum zina kepada lomo muka dengan haram, awak dengan haram, hukum hudud dibatalkan. Ini cerita orang Yahudi. Jadi kalau kita orang Islam pindah hukum Tuhan macam Yahudi lah juga, ikut perangai Yahudi, ini tak kena. Kemudian satu lagi, orang Yahudi ni bila orang bangsawan buat salah, dibebaskan. Jadi hukum ni untuk orang lemah saja. Orang yang pangkat tinggi tak kena hukum buat salah macam mana pun. Ini satu pendekatan yang zalim, yang tak betul, dimurkai oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Peristiwa ini berlaku pada Fathu Makkah. Jadi pada Makkah ni banyak memberi pengajaran. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
فأصاب عصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Maksudnya, dan bandingan orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyai pun cukup untuk menyiramnya. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu lakukan. Adakah seseorang di antara kamu suka mempunyai sebuah kebun berpokok tamar, kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya beberapa sungai? Ia pun mempunyai dalam kebun itu segala jenis buah-buahan, sedang ia sudah tua dan mempunyai banyak anak cucu yang masih kecil. Lalu kebun itu diserang oleh angin taufan yang membawa api sehingga terbakarlah ia. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu keterangan-keterangan supaya kamu fikir dan mengambil iktibar. Setelah disebut dalam ayat yang terdahulu, pahala yang besar bagi mereka yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah sehingga 700 kali ganda, sekurang-kurangnya 10 kali ganda. Allah Ta'ala jadikan amal kebajikan itu 10 kali ganda. Kita niat nak buat amal baik, sudah diberi 1 pahala. Niat tak buat lagi, diberi 1 pahala. Bila buat saja jadi dapat 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda, ada lebih daripada itu. Dengan syarat mesti ikhlas. Dengan syarat jangan ungkit selepas kita sedekah kalau bersedekah. Jangan niat tidak ikhlas nak tunjuk-tunjuk ke orang. Disebut dalam contoh terdahulu, orang yang sedekah nak tunjuk ke orang tak dapat pahala. Macam tanah yang subur berada di atas batu hampa. Mari hujan, tanah tu hanyut hilang. Begitulah hilangnya pahala orang yang tidak ikhlas dalam menyumbang dan dalam mengerjakan ibadat-ibadat yang lain. Hilang segala pahalanya. Disebut dalam hadis, Tuhan panggil hari kiamat 3 jenis manusia. Pertama, orang alim. Kedua, orang kaya. Kemudian orang yang berjihad. Ditanya orang alim, membuat apa? Ya Tuhanku, Tuhan beri ilmu pada saya. Saya sebar pada orang, ajar pada orang. Saya ajarnya kerana mu. Tuhan kata membau. Mu ajar orang, mu bercakap, nak seorang kata mu alim. Nak seorang kata mu bijak, mu bangga-bangga. Diri dengan ilmu itu bukan kerana aku, lalu tak dapat pahala, dia seret ke neraka. Ada orang, Tuhan tanya, apa membuat? Ya Tuhanku, memberi harta pada aku. Banyak harta aku sumbang, beri banyak, belanja, derma ni. Tuhan kata, mudah ikhlas. Mu sumbang, mu niat nak tunjuk-tunjuk ke orang, bukan kerana aku. Sumbang pula, panggil pula, ambil gambar. Ambil gambar keling, tengok orang tak nampak. Sumbang, nak tunjuk ke orang, ambil gambar. Terus masuk gambar, dia kata dia baik. Bukan kerana aku, orang kaya tu, dia seret masuk neraka. Kemudian bawa orang yang ketiga, membuat apa atas dunia? Ya Tuhanku, saya berjihad. Saya berjuang untuk menegakkan agamamu. Berjihad ni. Tuhan kata, mau berjihad, tapi bukan kerana aku, kena tunjuk ke orang. Nak kata, mu ni berani. Mu ni berani bukan kerana aku, bukan kerana Allah Ta'ala. Setengah tu lepas berani, lepas bunuh diri, letup diri benar. Dah ikut hukum. Nak suruh kata dia berani bukan kerana Allah. Tak ikhlas.
Tak ikut hukum pula, tak ikut peraturan. Tuhan kata bawa dalam neraka dia. Tak diterima amal. Kalau tak ada ikhlas, tak boleh terima pahalanya. Begitulah mereka yang sedekah banyak mana pun, kalau tak ikhlas, tunduk pula tak ikhlas tu ukit pula. Menyakitkan orang pula. Tak dapat pahala. Dan Tuhan sebut dalam ayat kita baca ni, orang yang ikhlas. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah. Contoh bandingan orang yang membelanjakan harta-harta mereka kerana mencari keredaan Allah. Wa tasbitan min anfusihim, dan untuk mengukuhkan keyakinan dia pada Allah. Percayaan pada Allah. Dapat pahala daripada Allah, kelebihan daripada Allah. Percaya pada berkat yang dijanji oleh Allah Ta'ala. Kalau beri zakat, Tuhan tambahkan harta dengan berkat. Nafkah kepada anak bening, Tuhan tambahkan harta dengan keberkatan. Dia sebut sedekah sunat besar pahala, sedekah wajib besar lagi. Sumbangan wajib, zakat adalah wajib, nafkah pada anak isteri adalah wajib. Tolong anak beranak yang susah adalah wajib. Kita kena sedar bahawa sumbangan yang wajib ni lebih afdal pada sumbangan yang sunat. Ayat kita baca ni tentang sumbangan yang wajib dan sunat secara umum. Kalau yang wajib tu lebih afdal, kita ingat beri ke bini kita tak boleh pahala. Pasal dia je, itu ada pahala. Beri pada anak ada pahala. Beri pada nafkah pada kaum keluarga ada pahalanya. Ada pahalanya. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Dan dengan niat yang ikhlas. Ni beri ke anak, bakit pula. Mu ni tak kenal jasa aku tolong mu. Nak marah ke anak pula. Kadang-kadang salah sikit, itu lalu. Pakit-pakit pula. Menghilangkan pahala. Itu tak boleh. Itu tanggungjawab kita. Kalau hak wajib ada pahala, kena ada niat juga ikhlas. Bukan yang sunat-sunat saja. Kena ada. Orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah, mencari keredaannya, meneguhkan jiwa dan keimanannya. Kama salid jannatin birabwatin, seperti kebun yang berada di tanah yang tinggi. Tanah yang subur yang tinggi, asabaha wabilun, kena air hujan yang lebat. Tu hujan yang lebat. Tak tenggelam tanah tinggi tu. Fa'atat ukulaha dha'fain, mendatangkan hasil 2 kali ganda. Turun hujan ni berkat. Air hujan ni ada baja dalam dia. Lebih hebat pada air biasa lagi. Menyebabkan 2 kali ganda. Fa'ilam yusibha wabilun, kalau tak mari hujan lebat, hujan renyah-renyah saja, patalun, subur juga tanah itu. Wallahu bima ta'amaluna basir, dan Allah dengan apa sahaja yang kamu amalkan maha melihat. Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala nampak apa yang kamu kerjakan. Disebut dalam Riyadhus Salihin, kisah seorang hamba yang soleh. Kita baca dah dalam hadis dia dulu, kita ulang balik. Di mana ada seorang wali berjalan di padang pasir. Lepas mari awan yang redup. Awan yang redup. Dengar suara dalam awan. Pergi kebun, Sianu bin Sianu, sebut nama. Sebut nama. Lepas tu dia tengok hujan turun satu kebun. Dia pun jemput lagi. Tengok orang menyaku seorang dalam kebun tu. Mu nama apa? Nama apa? Kamu tanya, apa tu yang tanya nama aku? Tak royak lah, aku tak tahu namamu. Aku dengar dia sebut namamu dalam awan tadi. Dia sebut nama-nama dia. Dia sebut pasal pemuda rahsianya. Siapa dia sebut namamu dalam awan tu? Dia kata gini, aku tanam tu, aku kebun ni, dia kata aku bagi 3. 1 bagi aku simpan untuk anak beranak aku. 1 bagi untuk aku buat benih. 1 bagi lagi untuk aku sedekah pada orang ramah. Sedekah pada orang ramah. Dia bagi 3 hasil dia. Siapa hujan tu begitu benar. Dia keberkatan. Ini zaman dulu, cerita zaman dulu. Ini cerita benar. Cerita dalam hadis. Keberkatan itu datang. Ini sebab itu disebut wala anna al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard.
Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, nasib kami buka berkat yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ramai orang duduk bincang bajet. Bila bajet ni banyak sangat ambil duit ni, ambil bunyi. Ambil mana duit ni? Cukai pula dah naik. Macam mana lah lonjokkan ni? Nak suruh lonjok ekonomi ni macam mana? Tak. Patutnya kena naik cukai, nak ganti daripada bajet lebih ni. Dalam Islam kita ada satu istilah berkat. Berkat ni berlaku bila kita adil. Kita berlaku adil. Kita tidak bawah dan kita tidak bakhil. Bagi antara dua. Ada orang nak suruh bawah, bawah tak boleh. Bawah saudara syaitan. Bawah. Kedekut pun tidak boleh. Hendaklah di antara bakhil dan bawah. Sederhana dalam perbelanjaan, dalam bajet. Sama ada perbelanjaan diri atau perbelanjaan negara. Mesti dengan sifat yang sederhana. Ini duduk nak suruh bawah. Tak boleh. Kena ada kesederhanaan dia, mesti kena faham. Dan di sana ada istilah berkat. Tuhan tambahkan keberkatan. Berkat itu datang. Dan sebab itu Umar bin Abdul Aziz, seorang raja Bani Umayyah yang adil, memerintah. Zaman dia zaman melimpah ruah keberkatan. Bila orang ramai masuk Islam, menyebabkan hasil kharaj, cukai tanah diberi oleh bukan Islam, jadi kurang. Hasil negara kurang. Lalu dia minta nak naikkan cukai. Umar Aziz tulis surat, adalta am uzilta, sama ada mu adil atau aku pecahmu, kata Umar Aziz. Mudah dua perkataan je. Adalta am uzilta, wassalam. Mudah je. Mu adil ataupun mu dia pecat. Senang dia. Kalau mu adil bertambah rezeki. Kemudian ada seorang gubernur tu, dia minta nak wajibkan bersunat, berkhutan. Mazhab Syafi'i berkhutan ni wajib. Ada mazhab berkhutan tu tak wajib. Khilaf ulama. Berkhutan tu khilaf ulama. Kalau orang Melayu, kalau anak-anak kecil kena main dekat, batas lu sembahyang. Ada sunat lagi. Kuat sangat mazhab Syafi'i. Padahal Imam Hanafi, Tok Guru dia Imam Syafi'i. Imam masuk dia Imam Syafi'i. Tak batal pun sembahyang. Kita ni lebih daripada Imam Syafi'i lagi. Kuat dah lalu Syafi'inya. Jadi, sunat tu wajib. Sunat lebih baik sebenarnya berkhutan itu. Mazhab Syafi'i kata wajib. Mazhab Hanbali kata wajib. Lebih baik. Itu kebersihan. Kebersihan. Tapi Umar bin Aziz berpendapat tidak wajib. Ini sebagai contohlah. Jadi gubernur dia nak mewajibkan orang sunat. Nak orang masuk Islam. Jadi bila sunat ni orang takut sikit. Dia memang cukai ni kurang. Dia tulis surat. Innama ba'athallahu Muhammadan da'iyan walam yab'athu khatinan. Dia tulis ke gubernur dia, Allah Ta'ala utuhkan Muhammad menjadi pendakwah ajak orang masuk Islam. Bukan Nabi Muhammad diutus jadi tok murim. Sedap surat dia. Wassalam, terima kasih. Mudah je surat dia. Surat Umar bin Abdul Aziz. Banyak dalam kisah-kisah Umar bin Abdul Aziz ini. Jadi keberkatan merupakan satu perkara untuk menambahkan pendapatan kita. Kemudian mereka yang tak ikhlas dalam semangat disebut, aywadu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa 'anabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli samarat wa asabahu al-kibaru wa huwa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba asarun fihi narun fahtarakat kadzalika yubayyinu al-ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah mahu seseorang kamu an takuna lahu jannatun, dia punya kebun, satu kebun, min nakhilin wa a'nabin, daripada kerma dan anggur-anggur. Dia sebut kerma dan anggur ni sesuai dengan orang Arab lah, kerana ayat ni turun pada orang Arab. Kalau dia sebut buah durian, orang tahu, orang Arab kata buah apa ni, orang Arab tak tahulah. Jadi bila Quran ni sapa ke kita, itu begitulah buah-buah yang lain. Buah anggur dan buah kemudian anggur. Tajri min tahtil nahar, mengalir di bawahnya sungai-sungai yang menyemburkan kebun.
lahu fiha min kulli samarat, baginya segala jenis buahan. Wa asabahul kibaru, tiba-tiba dia sudah tua tak boleh kerja. Walahu ridhatun du'afa, dia punya anak-anak yang lemah, anak-anak yang susah memerlukan sumbangan. Fasabat asarun fihi narun fahtarakat, tiba-tiba mari hujan, mari ribut, mari api membakar kebun itu. Bakar kebun itu, apa jadi? Begitulah mereka yang menyumbangkan kebaikan dihapuskan dengan perkara yang tidak baik, menghilangkan berkah dan pahalanya. Menjadi sia-sia saja. Begitulah orang kafir yang tak ada iman, menyumbang sebanyak-banyak, imannya tak ada guna sedikit habuk. Hartanya tidak ada keberkatan. Kita tengok macam mana kita orang Islam ni duduk susah. Susah-susah memanglah. Ada silap tak dinafikan. Kita selagi iman kita ada, kita jaga iman Islam kita, kesilapan kita kena bertaubat. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Orang yang kafir, Tuhan tak terima taubat dia. Itu beza Islam dengan orang kafir. Orang Islam ni, kalau dia terima bencana, dia bersabar dapat pahala. Orang kafir begitu sajalah. Senang macam mana pun, tak ada arti, tak ada apa. Keimanan sangat penting. Samalah dengan mereka yang punya kebun anggur, kebun kurma, berbagai kebun buah-buahan. Subuh-subuh Malik, mari api, ribut tiup pula. Lagi maruklah api itu dengan cepat, habis, hapus segala-galanya. Begitulah amalan mereka yang tidak beriman. Mereka yang tak ikhlas dihapuskan oleh Allah. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Begitu Allah menerang pada kamu akan ayat-ayat dalil-dalilnya. La'allakum tatafakkarun, supaya kamu berfikir, menggunakan fikiran. Wallahu a'lam.